Bukan semua ibu bapa mempunyai kepakaran. Isu ini tidak dibincangkan secara serius. Ini bukan isu politik. Kita bersama membina pendidikan negara untuk Malaysia. Isu generasi tersisih ataupun lost generation ini ialah satu isu besar sebenarnya kepada negara kerana ia akan menentukan kelangsungan masa depan negara. Siapakah generasi tersisih ataupun lost generation ini? Mereka ini adalah anak-anak yang pada tahun 2020 ini berada di prasekolah yang akan masuk darjah 1 pada tahun 2021 ataupun anak-anak yang berada di darjah 1 yang akan masuk ke darjah 2 nanti. Kenapa dipanggil lost generation? Kerana kedua-dua anak-anak ini, kedua-dua golongan ini, mereka tidak bersekolah, tidak mendapat pendidikan langsung dengan guru-guru mereka secara bersemuka selama hampir setahun. Walhal, di kedua-dua peringkat ini merupakan peringkat asas untuk mereka ditanam dan diperkuatkan dengan kemahiran asasi pendidikan, iaitu mendengar sambil memahami, membaca, menulis dan juga mengira. Apabila dua peringkat ini selama hampir setahun tidak pergi ke sekolah dan mereka tidak didedahkan dengan rutin persekolahan setiap hari, pada tahun hadapan mereka akan menghadapi kesukaran untuk masuk ke sekolah semula. Pertamanya nak bina semangat mereka masuk sekolah, itu satu hal, kerana selama hampir setahun ini mereka tidak pergi ke sekolah dan tidak berdisiplin untuk pergi ke sekolah. Dan keduanya, saya kira ini yang paling membahayakan kita. Kadar buta huruf di kalangan anak-anak daripada kedua-dua generasi ini akan meningkat. Jikalau kita ikut di tahun biasa, sama ada kanak-kanak prasekolah ataupun anak-anak darjah 1, mereka akan didedahkan dengan kemahiran asasi ini. Tetapi untuk dua-dua generasi ini pada tahun ini, yang akan pergi kepada tahun hadapan, mereka tidak dapat atau miss tahun persekolahan. Dan mereka ini akan berterusan. Yang darjah 1 akan pergi darjah 2. Yang prasekolah akan pergi darjah 1. Dan mereka ini lepas 10 tahun akan duduk SPM. Jadi, apakah yang akan berlaku kepada mereka? Ini yang kita lihat tidak dibincangkan secara meluas dalam masyarakat. Saya pun tidak tahu kenapa. Dan juga tidak diberikan perhatian khusus oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, lantas berbincang dengan masyarakat dan juga mengemukakan solusi secara kolektif dengan semua pemegang taruh dan semua pakar-pakar untuk menghadapi masalah ini. Pertama sekali, saya rasa bukan hanya saya seorang, tetapi sesiapa saja yang mempunyai jiwa pendidik, sesiapa juga yang mempunyai jiwa ibu bapa, sesiapa juga yang menjadi rakyat dan warga Malaysia yang bertanggungjawab berhak untuk merasa gusar dan risau terhadap penyelesaian kepada isu lost generation ini. Bayangkan, kalau anak-anak kepada keluarga T20 ataupun sebahagian daripada M40, tak apa lagi. Bayangkan anak-anak orang asli. Bayangkan anak-anak keluarga miskin kota yang duduk di rumah PPR dan sebagainya. Bayangkan anak-anak kepada kedua ibu bapa yang buta huruf. Bayangkan anak-anak kepada ibu bapa yang terpaksa keluar membanting tulang pagi hingga malam untuk mencari sesuap nasi. Bayangkan anak-anak yang berada di kampung, yang mereka tidak mempunyai ibu bapa yang boleh mengajar mereka di rumah ataupun tidak mempunyai kemampuan untuk menghantar mereka tuition ataupun memanggil cikgu tuition datang ke rumah. Apatah lagi mereka yang tidak memiliki peranti yang cukup untuk anak-anak ini belajar dalam talian. Begitu juga kita mesti ingat di tahap ini, di tahap paling asasi ini, pembelajaran dalam talian tidak akan dapat menggantikan pembelajaran secara bersemuka antara guru dan juga dengan anak-anak. Inilah yang kita risaukan. Kenapa saya suarakan? Kerana ini merupakan suara hati semua rakyat, semua ibu bapa, para guru, para pendidik dan semua rakyat yang sayangkan negara ini. Apabila kita lakukan PKPB, PKP dan sebagainya, bayangkan anak-anak yang biasanya ke sekolah daripada kalangan murid berkeperluan khas ini terpaksa duduk di rumah. Bukan semua ibu bapa mempunyai kepakaran. Bukan semua ibu bapa mempunyai kesabaran. Bukan semua ibu bapa mempunyai ilmu
untuk berhadapan dengan anak-anak mereka, mendidik anak-anak mereka, apatah lagi untuk meningkatkan kemampuan, kemahiran dan juga pengetahuan anak-anak yang mempunyai keperluan khas ini. Tetapi isu ini tidak dibincangkan secara serius dan tidak ada solusi tuntas untuk mereka. Bukan sekadar untuk anak-anak murid, malah juga untuk ibu bapa yang saya kira ibu bapa anak-anak murid berkebutuhan khas ataupun OKU ini sedang bergelumang, bergelut untuk mendidik anak-anak mereka di waktu PKP dan apabila sekolah ditutup. Sebab itu saya lihat isu ini merupakan isu negara. Isu ini merupakan isu rakyat yang rakyat nanti-nantikan apa solusinya dan tidak diberikan solusinya secara tuntas dan tanpa melibatkan politik. Isu ini bukan isu politik, tetapi isu masa depan negara, isu kebajikan semua rakyat, isu bagi mereka yang mempunyai manusiawi di dalam sanubari. Di waktu ini, golongan rentan, golongan terpinggir ini, mereka akan ketinggalan dari segi pelajaran. Ketinggalan daripada makanan bernutrisi dan ketinggalan daripada perkembangan mental dan juga perkembangan kerohanian mereka. Dan mereka juga ketinggalan dari perkembangan intelektual. Di waktu yang sama, terdapat di kalangan masyarakat yang mungkin di golongan atasan, golongan yang berkemampuan, mampu untuk pergi tuition, mampu untuk melakukan pembelajaran secara dalam talian ataupun online, ataupun mampu untuk meneruskan kehidupan dan pembelajaran mereka walaupun dikala pandemik, walaupun dikala berkurung. Dan kita lihat berlaku kesenjangan semakin luas dan semakin melebar di antara golongan kelas yang mampu dan kelas rentan dan juga kelas mereka yang tidak mempunyai kemampuan. Ini kita risau. Apakah nanti apabila tahun-tahun mendatang kesenjangan ini yang semakin melebar, apakah akan semakin dirapatkan ataupun akan semakin menjadi luas dan juga menjadi semakin parah. Kenapa? Kerana ramai di kalangan anak-anak rentan ini yang sudah menunjukkan sikap tidak mahu kembali ke sekolah. Hilang minat untuk belajar dan tidak dinafikan, banyak kajian menunjukkan mereka ada yang putus asa dengan kehidupan dan mengalami tekanan mental. Sudah sampai waktunya untuk masyarakat sendiri bersama-sama kita gembelingkan tenaga secara kolektif untuk menyelamatkan keadaan. Sama ada masyarakat tersisih ataupun daripada kalangan OKU dan juga masyarakat rentan yang lain, kita perlu bersama-sama. Saya kira bagi mereka yang berada di luar sana, sama ada anda seorang pendidik, ada anda seorang pelajar, sama ada anda seorang aktivis, anda seorang penggerak NGO dan sebagainya. Jikalau kita sayangkan negara, sayangkan masa depan anak-anak kita, sudah sampai waktu untuk kita bersama-sama mencari solusi dari rakyat kepada rakyat kepada isu-isu yang telah saya sebutkan tadi. Sebab itu, saya telah menggerakkan inisiatif untuk Malaysia. Gerakan non-political, apolitical, tidak terlibat dengan politik. Kita melangkaui politik, melangkaui ideologi, melangkaui kepercayaan etnik dan juga geografi. Kita ingin bersama-sama menggembelingkan tenaga, menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama memberikan penumpuan terhadap pendidikan anak-anak. Saya menyeru pertama sekali untuk seramai mungkin mereka yang peka terhadap isu ini menyertai gerakan untuk Malaysia yang telah saya lancarkan. Yang mana bagi gerakan untuk Malaysia, di setiap negeri mereka mempunyai cawangan masing-masing yang dipanggil sebagai kampus. Kampus untuk Malaysia Johor, kampus untuk Malaysia Kelantan, kampus untuk Malaysia Kedah, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan sebagainya. Saya yakin di pihak masyarakat mereka mempunyai solusi yang kreatif. Satu keistimewaan bagi generasi muda di waktu ini, mereka begitu kreatif untuk memberikan solusi. Dan kadang-kadang bagi generasi yang lama ini tidak bolehlah bersikap terlalu bongkak dan juga enggan mendengar apa-apa inisiatif daripada golongan muda. Saya yakin jikalau mereka ini dihak upayakan, diberdayakan, mereka mampu melakukan sesuatu. Kalau ditanyakan kepada saya yakin saya tidak mempunyai apa dikatakan oleh bahasa Inggeris sebagai silver bullet untuk menyelesaikan semua masalah.
Tetapi saya yakin, jikalau kita mendapatkan seramai mungkin pihak pemegang taruh, seramai mungkin mereka yang mempunyai kepekaan dan kecaknaan dalam isu ini, banyak solusi yang kita boleh lakukan. Solusi berada di tangan kita, dari masyarakat untuk masyarakat.